بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji 6 halaman yang telah pun kita lalui pada minggu ini. Kita mengucapkan panduan ataupun syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat halaman 347 hingga 352 dengan bintang ilmuwan kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Said Syahrizan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Dan juga apa khabar Ustaz Tar? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Kita gembira bersama dengan Ustaz Said pada hari ini. Al-Fadhil Ustaz Doktor memang tak asing dengan TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Beliau ibarat apa sirih pulang ke gagang. Sirih pulang ke ganggang ke gagang. Wallahu alam betul. Itu kena betulkan tu kalau salah. Sama-sama ya kita mengalung-alungkan kehadiran Ustaz Said bersama dengan tuan-tuan dan puan yang berada di rumah untuk sama-sama kita mengulang kaji ya 6 halaman yang telah pun kita lalui dan moga-moga pada ulang kaji ini kita mendapat pencerahan demi pencerahan kerana kita tahu bahawa Al-Quran ini seperti lautan, kita terjun di dalamnya, kita dapat sedikit air ya, kemudian kita naik balik terjun lagi, kita dapat air yang berbeza, titisan yang berbeza yang amat menyejukkan, dan ini yang kita akan lihat bersama pada hari ini. Kita berada pada halaman 347 dan kita ingin melihat kepada surah Al-Mu'minun di bahagian akhir ini pada ayat yang ke-75 76. Ya, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang beriman agar kita terus membina iman menjadi orang yang stabil iman al-mu'minun. Dalam masa yang sama Allah mengingatkan orang-orang yang tidak beriman ada cabaran ya, iaitu Allah menyatakan mereka ini kalau kami kasihani ataupun kami lenyapkan min dur ya, maka mereka akan jadi orang yang amat sombong dalam kesesatan mereka. Tetapi ada perkataan azab pada ayat 76. Sama-sama kita baca dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ayat 75-76 untuk kita mendengar pencerahan daripada Fadil Ustaz Dr. Said. Apa beza di antara dur dan juga azab? Ya, dua-dua nampak macam bencana ya, ataupun kepayahan. Apa beza dua perkataan ini? Kita baca dahulu ayat 75-76. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang saya muliakan tetamu kita, minta ilmuwan kita pada hari ini yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Said Syahrizan yang bersama pada hari ini. Terima kasih Al-Fadhil Doktor kerana singgah seketika ke teratak kita. Teratak. Lama juga kita menunggu hari ini. Rasa bergembira. Allahu akbar. Di sisi diapit oleh dua insan yang hebat. Masya-Allah, masya-Allah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Barangkali hari ini hari cuti, ada yang ada sekarang dah mula kenduri, tapi kena ingat dan kena hati-hati supaya senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan demi kita nak menjaga sedikit kebebasan
yang telah kita miliki sekarang ini untuk berterusan. Betul ya? Betul. Terus mudah-mudahan insya-Allah dah. Jadi insya-Allah kita nak baca dua ayat untuk permulaan ini, halaman yang ke-347. Kita baca sama-sama, jom, ayat yang ke-75 dan ayat yang ke-76 surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 75-76, sekiranya kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, al-azab famastakanu, tetapi mereka tidak mahu tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Jadi pada ayat yang ke-75 Allah memberitahu kalau dikasihani dan dilenyapkan dur min dur, mereka akan jadi ya'mahun, ya, tetap dalam keadaan terumbang-ambing, bingung dalam kesesatan. Tetapi lepas itu apa kesannya? Akhadnahum bil azab. Kalau boleh Ustaz mencerahkan pada ayat 75-76 apa beza dur dan juga azab pada dua ayat berbeza ini, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Berbahagia Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, terima kasih kepada pihak penganjur. Kita berbalik kepada ayat 75 yang Allah sebutkan, ya, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin. Maksudnya seandainya kami bagi chance lah, pada orang yang kufur pada Allah, engkar ajaran nabi-nabi mereka, ya, kalau kami ni belas kasihan, kita lepaskan dia tanpa memberi apa-apa kemudaratan. Dur di sini kemudaratan. Ya. Yang kedua, walaqad akhadnahum bil azab. Ya, maksudnya kami menimpakan siksaan. Apa beza dur yang bermaksud mudarat dan azab siksaan? Di sini ulama kata dur ini ataupun mudarat iaitu lawan kepada manfaat. Dia termasuklah siksaan. Dia bila kita lapar terseksa rasanya. Bila kena buang kerja tak ada gaji pun siksaan juga. Sakit tak boleh berjalan, sakit ke kerana COVID-19 terseksa rasanya. Dia pun sebahagian daripada azab. Azab sudah tentu dia pun satu benda siksaan, kesakitan dan macam-macam bentuk yang kalau kita detailkan lebih mendalam. Namun ada bezanya, azab ni dia adalah hukuman bagi orang yang jahat. Ya, engkar perintah Allah, yang engkar perintah ajaran nabi-nabinya, maka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dekat dunia ataupun dekat akhirat. Ya, manakala dur ni dia tak semestinya dia adalah balasan ataupun hukuman. Dia dur tu boleh jadi musibah ataupun ujian. Musibah contohnya Allah nak meningkatkan keimanan seseorang, maka Allah turunkan kemudaratan dalam bentuk musibah untuk cek kesabaran dia macam mana, nak tengok ketinggian iman dia macam mana, nak tahu sejauh mana dia bersabar. Jadi kemudaratan Allah bagi kepada orang beriman nak meningkatkan lagi keimanannya dan meningkatkan lagi martabatnya. Persoalan dia kenapa? Ya, kalau dur itu tak semestinya bermakna sebagai hukuman, kenapa Allah tak gunakan azab pada ayat 75? Di sini dia ada kaitan, ya, ada kaitan dalam kaedah dia kata khusus dzambi
wa umumul azab. Sebab tu dalam istilah kata kalau kita duduk satu kampung ramai ahli maksiat, kita kena keluarlah. Bila azab turun, dia tak kira orang soleh pun kena juga. Jadi di sini menunjukkan bahawa ada di kalangan umat nabi-nabi terdahulu, kaum terdahulu yang mana Allah turunkan azab. Yang turunkan azab tu tak kira siapa saja, hatta orang baik sekalipun. Sebagai contoh dalam satu hadis yang mana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi cerita bagaimana tentera Abrahah yang ditenggelamkan. Dia dicampak api dengan burung ababil, lepas tu ditenggelamkan. Masya-Allah. Semua sekali ditenggelamkan. Yang ikut rombongan Abrahah tu bukan tentera Abrahah yang nak runtuhkan Kaabah. Peniaga pedagang dagang pun tumpang sekaki juga. Sebab zaman dulu Ustaz kalau pergi mengembara ni lanun banyak. Dia macam laut juga. So kalau jalan dengan tentera selamat. So pedagang kata, pergi Mekah ni aku nak berniaga ni, jalan dengan tentera ni tak ada siapa, lanun berani nak kacau aku. Ya. Jadi bila sampai satu tempat, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, termasuk semua sekali pedagang-pedagang pun kena tenggelam, kena telat. Maka timbul persoalan Sayyidah Aisyah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, wahai Rasulullah, bagaimana boleh ditenggelamkan semua sekali, hatta pedagang-pedagang yang tak bersalah, yang baik tu. Ya, Nabi kata yub'atsuna ala niyatihim. Maksudnya walaupun mereka itu ditenggelamkan, dihukum sama sekali terkena dengan tentera Abrahah, tetapi dekat akhirat mereka tidak akan dihukum. Mereka pergi atas niat mereka itu sendiri. Jadi ayat yang ke-76 itu adalah hukuman. Allah sebut azab, hukuman untuk orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus dengan terumbang-ambing jalan kesesatan dan tidak mahu terus beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beza yang boleh kita katakan. Wallahu a'lam. Dan mungkin tambahan Ustaz, yang bila ada ayat 76 itu famastakanu lirabbihim wama yatadarrun, bila di azab itu famastakanu itu maksudnya apakah mereka ini tak tunduk selepas diazab, ataupun pasal mereka ni tak tunduk sebelum diazab itu maka azab dapat. Ya, jadi ayat ni cerita mereka tidak mahu tunduk ketika dekat dunia. Kalau tapi dalam Al-Quran ketika di akhirat mereka nampak azab yang begitu dahsyat, mereka tunduk. Ya, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Orang buat maksiat bila dekat akhirat nampak neraka, mereka di hadapan Allah nakisu ru'usihim, mereka tunduk. Menunjukkan semua orang yang mengingkari perintah Allah dekat dunia tu dia tunduk, akur dan takut pada Allah. Tetapi dekat dunia sombong, angkat hidung di hadapan Allah. Menolak hukum Allah, menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala dan macam-macam lagi. Jadi kalau dalam konteks kita sekarang COVID-19 kan, dia ni dur ke azab sebenarnya untuk kita nak mengaplikasikan kefahaman yang ada ini agar dia tepatlah kan. Kita Allah turunkan ini, dia adakah dur, maksudnya ramai orang meninggal sakit dengan COVID-19 ataupun ada yang selamat kan. Tetapi kalau dia azab, adakah ia macam mana Ustaz melihat perkara tu? Bagi saya dur, kemudaratan, dia umum. Boleh jadi azab, mungkin Allah bagi azab kepada orang yang ingkar dengan memberi penyakit COVID-19 pada dirinya, kemungkinan. Tapi kita tak tahu. Kita tak boleh judge fulan bin fulan azab daripada COVID-19 daripada Allah. Tak boleh. Ya, tapi kebarangkalian mungkin ada. Tapi secara umumnya, secara adab, bila kita menziarahi keluarga yang ditimpa COVID-19, kita kata ini mudarat, Allah nak padamkan dosa, Allah nak tingkatkan keimanan. Tetapi dur secara umum, yes. Kalau azab secara khusus tak mungkin. Sebab orang baik-baik pun kena COVID-19 juga. Kalau kita kata azab, maksudnya semua yang meninggal dunia disebabkan COVID-19 adalah jahat belaka, mujrimin, tak mungkin. Jadi lagi ramai yang baik, yang tidak ada bersalah, yang tidak dikira sebagai penderhaka, tetap juga kena COVID-19, tetapi lebih kepada kemudaratan untuk meningkatkan keimanan mereka, menghapuskan dosa dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Jadi itu perspektif yang tepat untuk kita bawakan. Kita melawat orang sakit, ya, orang mungkin COVID-19, jangan pula tuan-tuan kata ini azab ni. Kan kalau cakap begitu, ini azab itu kalau dah confirm itu hukuman kan. Tapi kita tak boleh nak menghukum, kita pun bukan qadi, kita pun tak tahu kesnya apa. Jadi kita jelas di sini dur diberikan pada semua. Pada zaman Nabi pun, Nabi Ayub pun ada dur juga, ya, sehingga kan
kita dah lihat dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ayub iznada rabbahu, beliau berdoa kepada Tuhannya ya tentang min dur ataupun ad-dur yang sampai kepada Nabi Ayub itu sendiri. Maka ini pelajaran sedikit daripada halaman 347. Kita nak bergerak kepada halaman 348 bila kita melihat kepada pelbagai cabaran ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mempersoalkan tentang hari pembalasan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajarkan kepada Nabi, kepada kita, ayat yang ke-96, satu akhlak yang amat mulia, idfa' billati hi ahsan as-sayyi'ah. Kita baca ayat 96 dan kemudian kita dapatkan pencerahan daripada Ustaz Said berkaitan dengan lepas saja ayat tersebut keluar ayat ataupun doa yang biasa kita baca, a'udzubika min hamazati syayatin, kan. Jadi apa kaitannya, apa akhlak yang perlu kita ambil daripada Quran? Ayat 96 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Dr. Said. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Ustaz Faz, jadi betul Ustaz Faz sebut tadi ayat doa. Boleh tak kalau anda nak panjangkan sikit? Panjang, teruskan sampai ayat 98 ya. Sikit jangan panjang sangat. Lagi panjang lagi bagus, sedap bagus. Memang kita suka dengar pun ya. khusyuk dengar. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, betul ini selalu doa yang kita baca, kita ulang baca. Kadang-kadang kita tak perasan, oh rupanya dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun. Ingatkan zikir ataupun wirid ke apa, inilah doa yang terdapat dalam Al-Quran. Dekat sini letaknya, iaitulah surah Al-Mu'minun, muka surat 348. Ayat doa tu ayat 97 sampai 8 yang kita nak baca ni, insya-Allah 96, 97 sampai 8 insya-Allah. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekatiku. Inilah ya tiga ayat yang Ustaz baca sebentar tadi. Ayat 97 98 itu doa yang biasa diajarkan ya, mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun pertama kali. Mari sama-sama kita lihat apakah kepentingan, apakah akhlak idfa' billati hi ahsanus sayyi'ah. Silakan Ustaz. Insya-Allah. Baik, di sini disebutkan dalam Al-Quran ayat 96, maksudnya ketika menghadapi kejahatan musuh-musuh kita, musuh-musuh yang menentang agama Allah, yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mendapat layanan buruk, kehinaan, seksaan dan sebagainya, maka Allah perintahkan Nabi supaya tolak dengan cara baik, bukan dengan cara yang agresif. Jadi ayat ini ulama berselisih pendapat. Ada kata ayat ini sudah dimansuhkan dengan ayat peperangan, dan ada pendapat yang lebih tepat tidak dimansuhkan tetapi ikut keadaan. Kalau musuh kita tu dia serang kita dengan ilmu ataupun dengan fakta ataupun dengan dari segi sudut lidah, kita balas dengan lidah, cara yang baik, lebih baik. Tapi kalau dia serang kita dengan senjata, kita pakai peranglah senjata. Ya, kekuatan yang ada tu, jadi dia bukan dimansuhkan. Tetapi pada ayat ini lebih kepada fatrah makiyah. Ulama kata maksudnya ketika itu Islam tidak ada kuasa ketenteraan, tidak ada piagam dan tidak ada kekuasaan dari segi sudut kepimpinan dan sebagainya, maka tidak ada cara lain, itu cara yang terbaik. Sebagai contohlah,
Nabi diserang, Nabi dihina, Nabi diseksa oleh para sahabat, oleh golongan Quraisy, begitu juga ada sahabat Nabi dibunuh. Maka kalau bertindak dengan cara yang sama seperti mereka akan memberi kemudaratan, menyebabkan lebih ramai yang mati sebab tak ada kekuatan. Tapi bila sudah berada di Madinah, lain pula jadinya. Perintah Allah, sebab ada kekuatan lawan dengan kekuatan. Sama jugalah apabila kita menghadapi musuh, bukan musuh lah, orang yang melayan kita cara buruk dekat internet, dekat Facebook, maki-makian dan sebagainya. Kita jangan malas dengan kemakian, kita balas dengan kebaik, dengan akhlak yang paling baik. Kami dekat pejabat mufti wilayah ni, kalau Facebook kami itu makian perkara biasa tu. Betul. Kalau baca tu macam-macam. Tengok agak-agak fatwa yang tak kena pada selera dia memang kena teruk lah. Dia bantai teruk, dia habis teruk. Kita cerita pasal perniagaan yang berunsurkan riba, dia bantai balik, dia kata ini mufti dajjal dan sebagainya. Itu jadi kita balas balik, macam kita balas dengan fakta lah. Kenapa tak boleh perniagaan ni berunsurkan riba, pertukaran yang melibatkan penangguhan bayaran, di situ riba Nabi kata. Dia maki, kita balas balik dengan cara fakta. Lama-lama dia senyap lah, dia tak kata apalah. Jadi itu yang Allah kata betul lah, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata. Keburukan tu kita balas dengan baik. Dia balas dengan makian, kita balas dengan kata orang dengan ilmiah. Dia tak nak kalah juga, kita biar waqalu salama. Assalamualaikum, kami tarik diri, tak nak lebih teruk dan lebih berkrisis dalam hal ni. Jadi tuan-tuan, kita yang lain tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kaitan pula dengan ayat 97, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah dan Tuhanku, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kejahatan manusia pun adalah bisikan syaitan. Dan manusia itu sendiri pun dikategori pun syaitan juga. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-An'am, firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Maksudnya syaitan ni, Allah kata begitulah kami jadikan setiap nabi tu ada musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Syaitan jin tu biasanya kita tak nampak lah, keturunan iblis, jin kafir dan sebagainya. Manakala syaitan-syaitan manusia pun dia juga. Maka di sini secara umum lah, syaitan jin dan syaitan manusia kita minta perlindungan daripada Allah. Segala kejahatan yang dia di samping kita cuba nak mengelakkan kejahatan itu dengan cara yang terbaik, dengan penuh berhemah, dalam masa yang sama kita berdoa pada Allah, minta janganlah kesusahan, kepayahan terus menimpa kita. Ini tawakal. Jangan kita duk kata tak payah bertahan, doa sajalah, tapi usaha kena ada. Ayat ni mengajar kita tentang tawakal juga untuk kita mengelakkan daripada segala kemudaratan. Maksudnya di peringkat ayat 96 tu usaha, idfa, dalam masa yang sama doa. Ya betul. Ada package masya-Allah. Jadi Ustaz Tar memilih dua-dua sekali tadi itu, tiga ayat tu memang terbaik. Dan tuan-tuan, kita amalkan perkara ini di rumah, di mana saja. Pasal kalau kita tak berdoa, takut nanti usaha kita tu hilang kekuatan. Akhirnya mak yang tak marah awalnya anak tu menjerit, akhirnya ini dah hilang sabar ni, rupanya syaitan sudah mendekati yahdurun. Kita minta dijauhkan dengan doa yang kita baca sebentar tadi. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
Sadaqallahul Azim. Adakah kamu fikir bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji beberapa halaman, dan sebentar tadi 2 halaman sudah kita lihat beberapa butir permata daripada Al-Quran, amat bernilai, lebih bernilai daripada permata, bahawa sebenarnya ini adalah permata yang boleh dibawa sampai ke akhirat dengan izin Allah untuk kita sama-sama mendapat rahmat terus menerus di dunia sampai di akhirat. Pada ayat yang dibacakan sebentar tadi, ayat 115 antara ayat kesimpulan ya, menjelaskan tentang surah Al-Mu'minun. Kita berada di penghujung surah Al-Mu'minun. Kita bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Syed Syarizan pada hari ini untuk kita mendengar apakah maksud perkataan abatha dalam ayat 115 itu, dan juga kesimpulan tentang surah Al-Mu'minun ini. Kalau kita selalu dengar, biasanya anak-anak kita menghafal awal surah Al-Mu'minun ini di sekolah menengah, kita tahu dah apakah mesej besar yang perlu kita ambil daripada surah ini. Bersama Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat yang 115 ini daripada surah Al-Mu'minun nak menunjukkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya, sekecil-kecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia ada manfaatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ya, apakah kamu mengira kita ni kadang-kadang terdetik? Ya, apalah Allah jadikan debu ni. Banyak betul debu kat pejabat ni. Itu bukan main-main, ada sebab-sebab tertentu. Hatta sekarang ni kalau Allah jadikan coronavirus tu pun ada manfaatnya. Ada. Ya, lepas tu coronavirus yang dah mati tu diambil protein jadikan vaksin untuk protek diri kita balik. Jadi kita rasa pula kat situ Allah jadikan kebaikan di sebalik virus COVID-19 tu boleh jadi vaksin pula tu. Ya, jadi subhanallah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil kejadian dekat muka bumi Allah tidak ada satu pun yang tidak berfaedah. So abasan di sini main-main. Main-main suka-suka, membazir, tak ada apa-apa hikmah ataupun tak ada apa-apa faedah ataupun sia-sia, erti kata bahasa kita lebih mudah untuk difahami lah. Ya, dan begitu juga saya ada jumpa seorang pakar forensik lah, dia doktor. Dia kata, ustaz tahu tak, lalat ni Allah jadikan umur dia pendek. Tak sampai 4 minggu, paling lama pun 4 minggu lah. 4 minggu lebih kurang dalam 28 hari macam tu. Ya, tapi lalat ni walaupun dia pendek, kalau dalam seni ataupun ilmu forensik ni, kalau kita jumpa mayat dan kalau kita nak tahu umur mayat tu berapa lama dah berada kat situ, daripada time dia mati dan sekarang ni berapa lama, kita boleh ambil daripada sampel lalat tu sendiri. Lalat maksudnya kita pun tak terfikir. Jadi dia ambil lalat tu, dia kira, dia buat macam mana, kita tak tahulah kan. Maksudnya kita serah pada pakar. Lalat yang hinggap dekat lalat kat hinggap tu dia boleh tahu, dia boleh dapat tahu macam mana. Kita tak tahulah cara macam mana kan, kita tanya orang forensik lah. Wallahu alam, itu yang dia beritahu pada saya. Jadi kita nampak benda ni sangat, apa kata orang tu, sangat bermanfaat. Hatta kita pun secara fitrahnya kalau nak buat sesuatu tak nak sia-sia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Allah bercakap kepada kaum 'Ad, mereka yang bina tamadun yang hebat ketika zaman dulu. Ya, gunung tu bukan apa, gunung diukir jadi bangunan yang cantik. Ya, Petra Ustaz kalau pergi Jordan tu cantik, subhanallah. Ya, gunung tu dia boleh, Allah, nak kita zaman dulu kita nak tarah gunung tu pakai bulldozer tu, pakai besi yang sangat kuat. Tapi zaman dulu teknologi taklah macam tu. Kita nak kira betapa hebatnya Allah jadikan kaum terdahulu, kuatnya kaum terdahulu, dan betapa kreatifnya mereka. Mereka boleh bina bangunan yang cantik-cantik, mereka ukir daripada bentuk gunung tu sendiri jadi bangunan yang sangat cantik. Allah kata atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, adakah kamu mencipta ataupun kamu membina bangunan sebagai petanda dekat tempat tinggi, petanda untuk orang lalu lah. Musafir tahu ni tanda-tanda sebagainya. Adakah itu sebagai satu benda yang sia-sia? Hatta letak tanda yang kecil sekalipun, letak menara kecil sekalipun, adakah sekadar untuk berhias? Tidak. Tapi ada manfaat. Maksudnya ada Allah fungsi, nak cerita kan? Ada fungsi. Fungsi. Ya. Jadi kita ni manusia tak suka nak buat benda yang manfaat. Kita pun kalau nampak anak kita membazir kertas, membazir pensil kara dan sebagainya, kita marah. Dia kata sia-sia, patut
lukis benda yang cantik boleh dimanfaatkan pergi sekolah, tak payah nak pergi lagi kedai buku beli benda-benda macam ni. Ya, kita kalau kerja sebagai majikan, sebagai staff, majikan marah kalau duit dihabiskan begitu. Projek tak jadi, ya duit tak masuk. Itu fitrah manusia. Maka kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan alam ini, Allah nak jadikan setiap perkiraan ataupun peraturan dunia ini sia-sia, tak masuk akal. Apatah lagi Allah turunkan nabi sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu yang sia-sia. Ia satu benda yang sangat besar yang perlu diamati dan perlu diambil kira untuk kita berenung kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itu adalah mesej besar ya dalam surah Al-Mu'minun. Jadi maksudnya kita tak dicipta sia-sia Ustaz ya. Kita sebenarnya ada tugas dan kita dikembalikan untuk membina iman. Al-Mu'minun lah ya. Itu sebenarnya yang tujuan kita diciptakan ini, agar percaya buat perkara yang bermanfaat, bukan sia-sia lah ya. Pergi kedai RM2 walaupun RM2 ya. Tapi kalau tengok pensel tu dibazirkan, rasanya lepas tu tak pergi lagi dah. Kan, tak dapat lagi pergi kedai RM2 tersebut. Apatah lagi kalau Allah dah bagi macam-macam kepada kita di dunia ini, kalau tak dibuat elok-elok itu, tak dapat lagi lah pergi kedai, bukan kedai RM2, pergi ke syurga Allah untuk dapatkan rahmat yang Allah dah beri kepada kita di dunia ini. Jadi ini adalah penghujung surah Al-Mu'minun. Untuk kita jelas, setiap kali anak kita imam baca qad aflahal mu'minun, itu adalah antara tujuan seorang hamba sentiasa ingin mengabdikan diri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpindah kita kepada surah baru, surah 24, surah Madaniyah yang amat tegas bunyinya ya, bermula dengan ayat nombor 1, 2, 3 itu. Kita nak melihat kepada ayat nombor 3 ya. Salah satu pertanyaan orang lah Ustaz ya, mungkin di pejabat mufti pun banyak orang tanya ya, bercakap tentang kalau saya ni dulu tak berapa baik kan, saya ni boleh ke jumpa orang baik, saya ni dah rasa nak berubah kan. Pasal terbaca ayat nombor 3. Mari sama-sama kita baca ayat nombor 3 ini sekali lagi untuk kita dapat penjelasan lebih tentang apakah isinya. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Said Syahrizan. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita melihat ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama di halaman yang ke-350. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat yang ketiga daripada surah yang ke-24, surah Madaniyah, surah An-Nur. Penzina lelaki tidak boleh menikahi ya, tidak menikahi kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh bernikah kecuali dengan penzina lelaki atau dengan lelaki musyrik, dan ini bukan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ataupun Al-Mu'minin yang telah pun kita baca surahnya pada surah nombor 23. Kita perlukan penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz ya. Pastinya surah Madaniyah, surah An-Nur ini rentaknya berbeza sedikit, penuh dengan hukum hakam berbanding dengan surah Al-Mu'minun ini banyak berkaitan dengan akhlak, tentang ketauhidan. Jadi penjelasan tentang ayat nombor 3 ni, kalau ada orang tanya dia dah tersilap dah pada masa lepas Ustaz ya, betul ke ayat ni? Siapa yang tak betul? Memanglah ayat ni betul kan? Apa maksudnya? Sila. Baik, di sini satu perbahasan fiqh yang boleh katakan agak kompleks. Bukan kompleks, maksudnya perbincangan panjang dalam kalangan para ulama, ada khilafnya. Ya, pada zahirnya dikata orang berzina ni tak boleh berkahwin kecuali dengan penzina juga, dengan orang musyrik.
Ya, persoalannya kalau ayat tu bermakna begitu, bagaimana pula kalau penzina, seorang lelaki Muslim, dia nak kahwin dengan wanita musyrik yang tidak beriman pada Allah? Jelas haram, tak boleh. Tak boleh. Ya, wala tudkihul musyrikati hatta yu'min. Allah kata jangan kamu bernikah dengan orang musyrik, wanita-wanita musyrik, sehinggalah wanita itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana pula penzina tu Muslim, dia tidak murtad, cuma dia berzina saja dan belum bertaubat, adakah dia kena kahwin dengan musyrik juga? Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bukan bermakna kena kahwin, penzina tu kena kahwin, tapi dari segi sudut hal ini kalau ikut mazhab kita, nak cerita tentang betapa buruknya kedudukan penzina ini, tak layak untuk diduduk sama ataupun dipasang-pasangkan. Pasal apa? Orang berzina ni, kalau kita duduk dengan dia, dia boleh mencalarkan maruah kita, reputasi kita, dan boleh mempengaruhi kita, dan kedudukan dengan mereka orang berzina ni akan menyakitkan hati kita. Bagaimana kita boleh hidup dengan pasangannya kaki zina? Adakah kita redha seorang isteri suaminya kaki zina? Begitu juga sebaliknya. Jadi hal ini ulama bersepakat yang dimaksudkan yang berzina di sini penzina yang belum bertaubat. Belum bertaubat. Kalau yang belum bertaubat, ini maksudnya. Orang yang berzina tak layak kahwin dengan orang yang tidak berzina. Ya. Dan yang sudah bertaubat, taubat nasuha dah sabit, memang jelas dia tinggalkan, ya, jenis pergi masjid, semayang, dengan my Quran time dan sebagainya. Ini tidak termasuk. Dia boleh kahwin dan tidak jatuh hukum seperti mana yang dihukumkan para ulama. Manakala dari segi sudut hukum juga ulama berselisih pendapat. Ada dua mazhab, ada kata haram daripada ayat ini. Ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali. Ya. Manakala mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan jumhur ulama maksudnya bukan haram, kat sini makruh di sini. Berkahwin, ya, seorang lelaki ataupun perempuan yang afif, yang terjaga kemaluannya, berkahwin dengan penzina, hukumnya makruh. Melainkan penzina itu bertaubat, maka hukum makruh ataupun mazhab lain mengatakan haram terhilang dekat situ. Ya. Cuma hukum berkahwin dengan orang zina ni apakah hukumnya? Adakah boleh atau tidak? Kalau mazhab kita kata boleh, tidak menjadi masalah. Ya, cuma dalam hal ini kata orang masalah ada timbul. Boleh tak jadi pak sanggup? Maksudnya kita tahu perempuan berzina dia mengandung. Jadi pak sanggup. Pak sanggup hukumnya haram. Maksud pak sanggup sini dia menikah perempuan yang dia tahu sudah mengandung, bukan nasab dia, bukan benih dia. Kemudian anak tu lain dibinkan. Itu nama pak sanggup, hukumnya haram. Ya, tapi kalau kahwin dan anak tu nanti bukan dinisbahkan kepada dirinya, nisbah kepada ibunya ataupun Abdullah, itu tak apa. Menurut mazhab Syafi'i boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kalau mazhab lain kata tak boleh, sehinggalah wanita itu melahirkan anak baru boleh kahwin. Begitu juga dalam isu berkahwin dengan wanita ataupun lelaki yang berzina. Boleh atau tidak? Ya, ada ulama kata, Imam Ahmad kata haram, tak boleh, sehingga kalau perempuan tu tunggu 3 kali suci baru boleh kahwin. Ya, kalau mazhab Syafi'i tidak, orang berzina ni tidak boleh disamakan wanita kena cerai. Wanita kena cerai ni terhormat, manakala berzina ni tidak terhormat, jadi tak boleh diedahkan dan sebagainya. Imam Syafi'i kata boleh berkahwin dengan wanita zina, tetapi dalam erti kata lebih baik kita tunggu dalam keadaan dia betul-betul sudah diyakini dia tidak menghamilkan anak-anak dengan lelaki yang pernah dizina sebelum ini. Itu dari segi sudut hukum, ya. Baik. Disebutkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sini pun khilaf. Ada ulama diambil secara zahir tak boleh berkahwin dengan penzina yang belum bertaubat. Manakala ulama kata hurima di sini bukan maksud haram secara hakikat, tetapi maksud mubalaghah. Maksudnya jangan didekati, jangan dihidup dengan orang yang kaki zina, dirapat pun tak boleh, satu rumah pun tak boleh, ya, tempias, kena keberkatan tak ada, dan macam-macam lagi yang dimaksudkan, ya. Boleh dikaitkan dengan ayat inilah maksudnya, yang boleh dikaitkan keburukan kalau kita berkawan dengan penzina ni yang tidak pernah bertaubat ataupun tidak pernah kembali pada Allah, apatah lagi hidup secara berpasangan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Said, ya, menjelaskan tentang hukum ini, ya, yang ada dalam surah An-Nur. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa surah Madaniyah ini banyak hukum hakam, ya, yang perlukan pencerahan. Dan sebentar tadi ini kalau kita bercakap tentang isu sosial, Ustaz, ya, betapa pentingnya iman, betapa pentingnya menjaga akhlak sosial kita ini. Dan sifat orang beriman ini, 3 ayat dalam awal surah Al-Mu'minun itu sudah menjelaskan hubungan
antara lelaki wanita, hubungan sosial yang perlu dijaga kerana itu adalah antara maqasid untuk menjaga nasab, ya, menjaga harta, pelbagai perkara banyak berkait-kait Ustaz ya. Pasal lepas itu nanti tentang warisnya, nanti bin Abdullah nanti duduk satu rumah tapi tak dapat harta contohnya kan. So banyak isu-isu yang berlaku kesan daripada satu ayat ini, dan ini adalah awal daripada surah An-Nur. Dan kita melihat pada halaman 351 bercakap tentang cabaran sosial ini, ia bukannya berlaku zaman ini tetapi juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu fitnah yang kita nak belajar, baca daripada ayat yang ke-11, fitnah yang berlaku kepada umatul mukminin, ummul mukminin Sayyidatina Aisyah. Kita baca ayat 11 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Said Syahrizan. Yang dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita baca ayat yang ke-11 di halaman 351. Jom kita baca sama-sama. Kita cuba bacaan murattal pula insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong adalah daripada golongan kamu yang membawa fitnah itu al-ifk. Janganlah kamu fikir berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang daripada mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang dibuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar daripada dosa itu, dia mendapat azab yang amat besar, azabun azim. Dalam ayat ini Ustaz ya, bercerita tentang apa yang berlaku pada umatul mukminin, iaitu Sayyidatina Aisyah dalam satu perjalanan, kemudian keluar daripada kafilah, kemudian rasa tertinggal rantai, pergi balik dan tertinggal, maka diikuti oleh sahabat dan difitnah oleh orang-orang ataupun golongan munafik pada waktu itu. Jadi bercakap tentang fitnah ini Ustaz ya, ia bukan sekadar zaman dahulu, zaman sekarang. Apa 2-3 tips penting bila kita berdepan dengan fitnah ini ya? Sekarang kita ada social media ya, nak buat fitnah ni anytime. Nasihat daripada Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi bila kita dengar baca Ustaz Tar baca tadi, Tarmizi baca ayat ni, kita rasa berderau, darah tu, bulu roma tu naik. Kita rasa ya Allah, hai, kita ni hari-hari buka Facebook, buka Instagram, kadang-kadang cepat percaya. Saya pernah beberapa kali tu share dekat Facebook, betul, kita share terus. Ada orang tegur, ustaz ni sebagai ustaz sepatutnya tabayun dulu. Kita Allah sedar diri, astagfirullah. Nasib baik Allah hantar hamba Allah ni, bukan ustaz tegur kita berpadam. Allah Akbar, istighfar banyak-banyaklah. Ya, rupa-rupa betul, tak betul cerita tu. Jadi kita ambil pengajaran ni, jangan terus percayalah. Kisah Sayyidah Aisyah ni dituduh oleh golongan munafik, dan termasuklah beberapa sahabat terjebak. Bukan sedikit, dia ramai sahabat Nabi yang bukan munafik, yang beriman terjebak. Tetapi mereka selepas itu bertaubatlah atas kesalahan mereka. Terjebak dengan fitnah yang kononnya Sayyidah Aisyah ada skandal dengan seorang sahabat, Safwan bin Mu'attal. Sedangkan sama sekali tidak itu fitnah dan sama sekali. Jadi kita nak tahu bagaimana kita kena faham bahawa nak percaya fitnah atau tidak, kita kena faham bahawa orang fitnah ni berat dia punya ancaman dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata la yadkhulul jannata qattat. Orang yang tabur fitnah ni, ya, termasuklah yang percaya fitnah dan sebar fitnah ni, maka
tidak akan masuk syurga. Maksudnya susah nak masuk syurga. Dan begitu juga cara untuk kita elakkan daripada fitnah seperti ini, nak mempercayai fitnah, kita kena jangan sangka buruk. Jangan cepat sangka buruk, kita kena lihat betul-betul inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, maka hendaklah kita tabayyun. Nak kita tak kenal siapa orang ni. Ya, kalau kita kenal memang orang tu tak pernah menipu, kita boleh percayalah. Tapi tak kenal. Tah apatah lagi dia ni memang ada krisis penipuan dan sebagainya. Lagilah kita kena tabayyun betul-betul. Dan satu lagi Nabi SAW sebut iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadith. Nabi kata jauhi daripada sangkaan buruk. Sesungguhnya sangkaan itu adalah sedusta-dusta perkataan. Jadi bila kita nampak benda tu macam tak kena, macam ada qarinah atau petunjuk dia buat benda tak baik, tapi jangan cepat sangka buruk, kita kena sangka baik. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Mungkin dia letak harga barang tu mahal, mungkin sewanya tinggi. Mungkin dia tempat tu susah nak bawa barang dan sebagainya. Banyak benda yang kita nak kena fikir. Maksudnya jangan terus kan. Jadi dan ketiga, kita kena tengok kebaikan yang pernah dia buat. Ni silap orang kita ni, ya, dia buat kebaikan 1000, bila satu kesalahan dia buat tu lupa. Masya-Allah. Ini silap orang kita ni. Jadi ini perkara pentinglah Ustaz ya, yang kita perlu ingatkan, dan harapnya kita sebagai individu yang bersama Al-Quran Ustaz ya, kita nak bawakan dalam masyarakat kita budaya untuk jangan sokong fitnah, jangan sebar-sebarkan. Kita doa agar Allah pelihara kita daripada fitnah ini. Bersama Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wa ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan kami daripada fitnah ya Allah, dan juga menyebarkan perkara-perkara yang kami belum pasti ya Allah. Jauhkan masyarakat kami daripada bahaya fitnah ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada Fadil Ustaz Said bersama pada hari ini. Masa kita yang terhad ini Ustaz ya, banyak, kita yakin bahawa banyak persoalan. Boleh panggil lagi, nanti jemput lagi. Kena bagi lagi. Pasti kena. Insya-Allah. Dan tuan-tuan jangan lupa untuk sama-sama terus menyokong kepada tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita sebarkan, bukan sekadar 1 jam ini sahaja, kita ingin lebarkan lagi nilai dan juga pengamalan apa yang ada dalam surah Al-Mu'minun dan juga surah An-Nur ini ke seluruh masyarakat insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time pada ulangan malam ini esok, dan halaman baru pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal.